Persekutuan Tanah Melayu. Pembentukan Malaysia ni dapat banyak reaksi yang berbeza daripada pemimpin, penduduk di Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Secara umumnya, rakyat dan parti politik terima dengan baik rancangan pembentukan Malaysia. Secara prinsipnya, parti politik terima dan menyokong pembentukan ini walaupun ada penjanggahan pendapat dalam pelaksanaannya. Lepas tu, Tunku Abdul Rahman disokong pendapat UMNO. Sarawak pula terdapat pelbagai reaksi daripada pemimpin dan penduduk terhadap rancangan pembentukan Malaysia. Bagi yang menyokong pembentukan Malaysia, termasuklah Barjasa yang dipimpin oleh Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob dan Datuk Tuanku Haji Bujan Tuanku Osman. Selain itu, PANAS yang dipimpin oleh Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, Pesaka, Pimpinan Temenggung juga Anak Baring dan SCA yang menyokong Malaysia. Pada peringkat awal, SUPP yang dipimpin oleh Ong Ki Hui dan SNAP yang diketuai oleh Stephen Kalong Ningkan menentang pembentukan Malaysia, tetapi SNAP kemudiannya menyokong berdasarkan cadangan Jawatankuasa Setiausahawan Malaysia JSKM. Pada bulan Oktober 1962, PANAS, SNAP, Barjasa, SCA dan Pesaka bergabung untuk membentuk Parti Perikatan Sarawak dan diberikan nama Sarawak Alliance pada bulan Januari 1963 untuk menyokong Malaysia. Antara parti politik yang ditubuhkan di Sarawak termasuklah Sarawak United People's Party SUPP pada 1959, Parti Negara Sarawak PANAS 1960, Sarawak National Party SNAP 1961, Barisan Rakyat Jati Sarawak Barjasa 1961, Sarawak Chinese Association SCA 1962 dan Parti Pesaka Anak Sarawak Pesaka 1962. Penduduk di Sabah juga turut memberikan pelbagai reaksi terhadap rancangan pembentukan Malaysia. Kerana pada ketika itu, Sabah sedang berkembang maju dalam kegiatan perdagangan dan juga sistem perkhidmatan awam mereka juga semakin baik. Penduduk juga bebas menjalankan kegiatan harian mereka sementara kehadiran pasukan tentera British telah menjamin keselamatan mereka. Oleh itu, mereka berpendapat bahawa tiada keperluan mereka untuk bergabung dalam rancangan pembentukan Malaysia. Pada awalnya, penduduk Sabah berasa curiga dan juga bimbang. Namun begitu, terdapat beberapa pihak yang telah menyokong dan juga menentang untuk gabungan dalam rancangan pembentukan Malaysia. Bagi pihak yang menyokong, menjelang pembentukan Malaysia, terdapat beberapa parti politik utama yang ditubuhkan. Antaranya termasuklah UNKO, USNO, Pasok Memogun dan juga Sabah Chinese Association ataupun SCA. USNO yang dipimpin oleh Datuk Mustafa Datuk Harun telah menyokong idea pembentukan Malaysia sejak awal lagi. Kemudian, parti politik di Sabah telah menubuhkan gabungan menyokong Malaysia yang dinamakan sebagai Sabah Alliance pada bulan Oktober 1962. Parti gabungan ini terdiri daripada UNKO, USNO, United Pasok Memogun ataupun kita sebut UPKO, Democratic Party dan juga Sabah Indian Congress. Bagi pihak yang menentang adalah terdiri daripada pemimpin dan penduduk di Sabah sendiri, kerana cadangan pembentukan Malaysia ini telah mengejutkan mereka. Jadi mereka telah melahirkan keinginan untuk mendapatkan kemerdekaan secara berasingan, ataupun kita boleh sebut sebagai mereka ingin membentuk sebuah negeri baru, iaitu sebuah kesatuan negeri-negeri Borneo yang merdeka. Selain itu, mereka telah menentang kerana kebanyakan penduduk di Sabah telah menganggap bahawa tanah Melayu ini terasing seperti Indonesia dan juga Filipina. Mereka juga telah mempersoalkan keadaan pemimpin tempatan yang perlu menyesuaikan diri dengan kegiatan politik, pilihan raya dan berkerajaan sendiri yang sudah diamalkan di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi mereka mempersoalkan adakah pemimpin mereka mampu menyesuaikan diri dengan sistem yang telah kita guna pakai. Pada masa yang sama juga, mereka telah menentang disebabkan oleh jarak antara Sarawak, Sabah dengan Kuala Lumpur yang jauh juga mampu menimbulkan pelbagai jenis masalah. Jadi disebabkan oleh kebimbangan tersebut, para pemimpin di Borneo membentuk barisan bersatu, iaitu United Front pada 9 Ogos 1961.
bagi mencabar rancangan pembentukan Malaysia. Barisan Bersatu ini dianggotai oleh Ong Ki Hui, iaitu pengerusi SUPP, A.M. Azahari, Parti Rakyat Brunei, dan Donald Stephens, iaitu Fuad Stephens daripada UNKO. Walau bagaimanapun, UNKO kemudiannya menyokong pembentukan Malaysia. Okey, sekarang kita akan ke reaksi Singapura pula. Terdapat dua reaksi. Satu, ada pihak yang menyokong dan ada pihak yang menentang. Antara pihak yang menyokong ialah People's Action Party atau lebih dikenali sebagai PAP yang di bawah pimpinan Lee Kuan Yew. Kedua ialah golongan pedagang dan pengusaha industri. Dengan pembentukan Malaysia, mereka menyokong pembentukan tu. Kerana dengan pembentukan ni, dia dapat membuka peluang pasaran yang lebih besar kepada industri mereka. Nak cakap ni dapat menguntungkan diorang lah. Terdapat lagi satu parti, iaitu Parti Buruh Singapura. Diorang bersetuju, tapi diorang menganggap gabungan ini sebagai satu usaha yang sukar untuk dilaksanakan. Namun begitu, terdapat juga parti yang menentang. Salah satunya ialah Parti Rakyat Singapura. Parti kedua ialah Barisan Sosialis. Diorang pun menentang pembentukan Malaysia ni. Sebab diorang menganggap pembentukan Malaysia ni akan menjadi penjajahan baru. Barisan Sosialis ni diorang nak mendapatkan pandangan rakyat dulu, nak dapatkan pendapat rakyat sebelum diorang akan setuju untuk Singapura menyertai Malaysia. Kenapa diorang buat macam ni? Biar diorang dapat keputusan yang adil dan saksama antara Barisan Sosialis ni dengan rakyat. Kalau dah sepakat dengan satu keputusan tu, barulah macam dapat elakkan masalah perselisihan antara satu pihak ni dengan pihak yang lain. Seperti kita semua dah tahu, kalau nak buat keputusan muktamad, kena sepakat. Semua orang kena setuju dengan keputusan tu. Justeru, itulah sebab Barisan Sosialis ni menentang pembentukan Malaysia. Sekian, terima kasih. Seterusnya untuk Brunei, reaksi penduduk Brunei terhadap diorang kata nak bergabung dengan Malaysia, ada yang sokong, ada yang menentang. Untuk yang sokong, masa tu Sultan Brunei iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin, dia bagi tahu pasal cadangan nak bentuk dengan Malaysia, nak bergabung. Lepas tu rakyat Brunei ni mula-mula dia berminat untuk bergabung dengan Malaysia ni. Dia nak masuk dalam pembentukan Malaysia tu, tapi dia mementingkan kemerdekaan negara dia terlebih dahulu. Barulah dia setuju kalau nak masuk dengan bergabung dengan Malaysia tu. Untuk yang menentang pula, dia siapa yang menentang ni kebanyakannya Parti Rakyat Brunei. Lepas tu yang pimpin dia adalah A.M. Azahari. A.M. Azahari tu dia menentang cadangan ni sebab dia berminat untuk bergabung dengan Brunei, Sarawak, Sabah dengan Kalimantan Utara dalam satu kesatuan. Masa tu Sarawak dengan Sabah rasanya belum termasuk dalam yang nak bergabung dengan Malaysia tu, pembentukan Malaysia tu. Tapi Brunei ni dia lebih berminat untuk bergabung dengan Sarawak, Sabah dengan Kalimantan Utara. Lepas tu A.M. Azahari ni dia berpendapat kalau dia bergabung dengan Malaysia ni, sebab yang pimpin Malaysia masa tu adalah kerajaan British. Kerajaan British ni dia nak kekalkan pengaruh kan, macam kita tahu semua. Lepas tu apa yang kerajaan British ni, kalau Brunei masuk dalam pembentukan Malaysia tu, dia bergabung dengan Malaysia tu, nanti British akan menguasai ekonomi dengan apa yang dipentingkan keselamatan orang British tu. Lepas tu
Brunei akan rasa takutlah sebab nanti dia akan kehilangan sebahagian besar kekayaan negara diorang kalau diorang bergabung dengan pembentukan Malaysia. Jadi kita akan tengok pula reaksi negara jiran. Negara jiran seperti Indonesia, Filipina dan Thailand turut memberikan pelbagai reaksi terhadap rancangan pembentukan Malaysia. Di Indonesia, pada peringkat awal, mereka tidak menentang pembentukan Malaysia. Dr. Muhammad Hatta iaitu Naib Presiden Indonesia dan Dr. Subandrio Menteri Luar Indonesia mengalu-alukan idea pembentukan Malaysia. Di Filipina, Presiden Diosdado Pangan Macapagal dari Filipina menentang pembentukan Malaysia kerana menuntut wilayah Sabah. Walau bagaimanapun, bagi Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, tuntutan ini adalah di bawah urusan Kerajaan British. Di Thailand, Kerajaan Thailand memberikan reaksi yang positif dan menerima idea pembentukan Malaysia dengan sangat baik. Pembentukan Malaysia dianggap memperkuat usaha ke arah keamanan di rantau Asia Tenggara. Pembentukan Malaysia mendapat reaksi daripada penduduk tempatan dan juga negara jiran. Walau bagaimanapun, pembentukan ini tetap diteruskan demi kebaikan rakyat.